Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita teruskan pengajian kita dalam kitab Hikayatun Fiqhiyah dalam siri yang ke-88. 88 ini cerita dia tentang kedatangan Sayyidina Umar ke Syam ketika dia sampai suatu wabak pandemik, dia panggil Ta'un Amawas, sedang melanda kawasan Syam. Maka timbullah isu nak teruskan atau nak balik. Panjang perbincangan, banyak perhitungan, kita dengar riwayat yang ada, kemudian kita pergi kepada ulasan, insya-Allah. Hari ini 4 hari bulan 10, 2021. Hadis ini diriwayat oleh Al-Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu kharaja ila Syam. Sayyidina Umar ni dalam siri lawatan dia pergi berjumpa dengan gubernur-gubernur yang dihantar di sekitar, di bawah tanah kawasan yang ditakluk oleh Islam. Jadi Sayyidina Umar dia pergi melawat untuk nak tengok perjalanan pentadbiran di kawasan itu dan juga nak dengar pengaduan daripada orang ramai tentang ketelusan tata kelola ataupun integriti pegawai-pegawai yang dilantik. Mana Umar dia turun sendiri, orang panggil turun padang. Istilah khalifah turun padang untuk pergi mendapat maklumat yang jelas dan juga melihat perjalanan negara. Hatta iza kana bisargha, nama tempat Sargha. Bila Sayyidina Umar sampai di Sargha, nak pergi ke Syam lah, ke Damsyik, ke Palestin. Sargha ni satu bandar yang dibuka oleh Abu Ubaidah. Abu Ubaidah ni gubernur di Syam, iaitu di kawasan Yarmouk wal Jabiyah. Kalau kita pergi ke Jordan sekarang ni, Yarmouk tu ada universiti dia, Jamiah Yarmouk. Dipanggil dekat dengan sana dipanggil Mu'tah. Maknanya kawasan di Jordan lah. Bila sampai di sana, laqiyahu umara'ul ajnad. Dia berjumpa dengan ketua turus tentera. Jadi umara'ul ajnad ni ketua turus tentera, ataupun boleh dikatakan sebagai macam menteri besar kawasan itulah. Iaitulah Abu Ubaidah Ibnul Jarrah dan sahabat-sahabat yang lain. Jadi Abu Ubaidah tunggu di Sargh, dekat dengan Yarmouk. Bila berjumpa Abu Ubaidah, fa akhbaruhu anna al-waba'a qad waqa'a bi ardi Syam. Khalifah, Syam sedang dilanda wabak sekarang. Ramai sudah orang mati. Dia panggil pandemik. Ni wabak semati, ni wabak ta'un. Bukan wabak Covid, besar lagi pada Covid ni, bahaya. Mati ramai. Qala Ibnu Abbas yang menceritakan kisah ini, bila Umar radhiyallahu anhu dengar peristiwa ini, qala Umar, Sayyidina Umar perintahkan sahabat, ud'u lil muhajirin al-awwalin. Panggil dalam tentera kita ini orang-orang muhajirin yang terawal, mari menghadap aku. Fada'ahum, panggil. Fashtasharahum wa akhbarahum anna al-waba'a qad waqa'a bi Syam. Tuan-tuan yang muhajirin yang terawal, kita sekarang ni menghadapi suatu wabak yang berat di Syam. Macam mana pandangan tuan-tuan? Fakhtalafu, mereka berbeza pandangan. Faqala ba'duhum, Umar khalifah, qad kharajta li amri,
kita keluar daripada Madinah dengan niat nak mati syahid. Jalan terus. Ni orang panggil puak semangat. Wala nara an narji'anhum. Kita tak payah balik, kita pergi terus. Kalau mati pun syahid. Wa qala ba'duhum, kata pula sahabat yang sebahagian lain kata, Umar, ma'aka baqiyatun nasi wa ashabu Rasulillah. Dalam tenteramu ni ramai sahabat-sahabat Nabi yang diperlukan oleh ummah, bimbingan mereka, ilmu mereka. Kalau kita pergi mati habis generasi ni, kita kehilangan murabbi, kehilangan pak marja, banyak. Wala nara an nuqdimahum ala hadzal waba. Pandangan kami jangan masuk, kita balik. Qala irtafi'u anni. Baik. Tuan-tuan, dua pandangan ini saya simpan di sini dulu, boleh keluar. Summa qala ud'u lil ansar. Pergi panggil semua tentera ini yang dari kalangan Ansar, minta masuk. Bila Ansar masuk, Sayyidina Umar bentang dia punya maklumat. Jadi orang Ansar pun pasal aku sabilal muhajirin. Sama juga dua pandangan. Pergi terus, sebab kita mari nak mati. Ada yang kata jangan Umar. Habis sahabat-sahabat Nabi dalam ni. Ta'un ni bukan kena orang. Dia bukan boleh pakai emas, pakai topeng macam kawik ni. Ta'un ni dia lanyak sungguh. Baiklah. Faqala irtafi'un. Baik, dipersilakan keluar. Qala du'u li man kana hahuna min masyati Quraisyin min muhajiratil fath. Panggil syekh-syekh di kalangan bangsa Quraisy yang berhijrah lambat ke Madinah. Tengok. Kenapa yang hijrah kemudian ni dia panggil kemudian? Tunggu dalam ulasan nanti insya-Allah. Fada'autuhum. Ibn Abbas kata aku panggil syekh-syekh Quraisy, ta'alau, jemput masuk menghadap Umar. Falam yakhtalif minhum alaihi rajulan. Tak ada seorang pun yang berbeza pandangan. Faqalu, mereka beri pandangan, ya Umar, nara an tarji'a bin nas. Pandangan kami, buat balik tentera-tentera, buat balik rombongan ini. Wala tuqdimahum ala hazal waba. Jangan risikokan mereka, jangan perjudikan mereka dengan wabak ini. Mati ni mati. Ini sahabat-sahabat Nabi yang tinggal lagi. Bukan mereka takut mati, tapi tenaga mereka, ilmu mereka, bimbingan mereka sangat diperlukan. Jadi kita perlu kepada tenaga yang ada ini. Besar ni sahabat Nabi, balik Umar. Jadi sekarang ni kalau kita tengok dari sudut majoriti 4-6. Mana benang balik. Itu dari sudut orang panggil ilmu sekarang kan, orang majoriti kan, ilmu angka sekarang ni majoriti. Jadi dua kumpulan tadi pisah dua. Yang ni dua. Yang ni solid balik. Fanada Umaru finnas. Sayyidina Umar pun bagi iklan, inni musabbihun ala zahrin fa asbihu alih. Umar kata pagi besok aku akan berangkat balik. Semua kita rombongan tentera ni balik. Yang mari dengan Umar ya, yang tak mari, yang duduk dengan Abu Ubaidah tak boleh balik. Mereka kena jaga Syam. Faqala Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah ni orang besar, bukan orang kecil. Abu Ubaidah cakap dengan itu, tuan-tuan, menarik dialog ni. Umar, afiraran min qadarillah. Umar, kamu nak lari daripada takdir Allah? Mu nak lari balik? Mu nak lari daripada takdir Tuhan? Kalau takdir Tuhan tak kena, tak kena. Dengan itu, tuan-tuan, fiqh Umar. Qala Umar, law ghairuka qalaha ya Abu Ubaidah. Mu bercakap macam ni Abu Ubaidah. Mu sahabat besar Nabi, aku lantik jadi gemno. Mu boleh bercakap macam ni, macam tak faham. Umar agak orang panggil terkilan dia dengan jawapan Abu Ubaidah. Law qala, kalau orang lain bercakap aku tak terkilan Abu Ubaidah. Tapi mu, anta sahabat yang besar, orang yang hebat, amin hadil ummah, bercakap macam ni. Qala Umar, na'am ya Abu Ubaidah, betul. Nafirru min qadarillahi ila qadarillah. Kami lari daripada takdir Allah kepada takdir Allah Ta'ala. Umar pun mula main analogi.
Menarik ni tuan-tuan, analogi dia panggil ni. Ara'aita law kana laka ibilun habatat wadian. Apa pandanganmu? Kalau kamu ada unta duduk di satu wadi ni ada dua lembah. Lembah ini hijau, subur. Sebelah halik ni kering, kontang. Mu nak pergi bawa unta mu di mana? Nak bawa tempat hijau ke nak bawa tempat kuning-kuning? Alaysa in ra'aital khasbata ra'aita biqadarillah. Kalau kamu bawa tempat yang bumi subur ni pun dengan takdir Allah. Kalau bawa di tempat yang kering pun takdir Allah. Bukan begitu? Umar mula nak argue siapa? Abu Ubaidah. Maknanya mu kena pilih lah. Takkanlah kita kata takdir Tuhan aku bawa tempat kering pun. Kalau unta nak gemuk-gemuk juga. Lah, ya akhi. Unta ni dia nak makan. Kalau nak makan pergi tempat hijau, jangan pergi tempat yang kering. Tengah duduk bincang macam ni, faja'a Abdurrahman bin Auf. Tengah duduk bincang, tiba-tiba Abdurrahman bin Auf sampai. Tadi dia keluar kejap. Ini takdir Allah SWT nak nampak perbincangan. Kalau Abdurrahman bin Auf ada, tak ada pula dialog macam ni. Wa kana mughayyiban fi ba'd hajati. Dia tak ada dalam syarat tadi kerana dia ada urusan. Faqala, kata di Ibnu Auf, ya Khalifah, inna indi fi hadza ilma. Tak usah duduk cakap panjang, jangan duduk bincang banyak. Aku ada ilmu dalam masalah ini. Masya Allah. Tengok. Tuan-tuan dan puan-puan. Mana besar pangkat Umar dengan Abdurrahman bin Auf. Sudah tentu Abdurrahman bin Umar lagi tinggi darjat. Mulham, muhdasun. Tapi kenapa ilmu ni ada pada Abdurrahman bukan pada Umar? Di situlah kata para ulama, besar mana pangkat kita, jangan sombong. Ada lagi orang yang mungkin kita tak ada ilmu, ada orang tu ada ilmu walaupun dia kecil. Abdurrahman bin Auf kata, inna indi fi hadza ilma, aku ada ilmu ni ya Umar, tak usah bising-bising. Apa dia ilmu? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman bawa kata putus yang tak boleh dipertikai, tak payah mesyuarat, tak payah bincang. Aku dengar Rasulullah SAW bersabda, "Iza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaih." Kalau kamu dengar di mana-mana negeri ada wabak, jangan masuk. Wa iza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu. Kalau kamu duduk satu negeri, berlaku ta'un di situ. Jangan keluar. Nak lari daripada ta'un, jangan keluar, duduk sini. Qala, kata Ibn Abbas, fahamidallahu Umaru. Umar pun kata, alhamdulillah, keputusan kami semalam tepat. Keputusan kami nak balik tepat. Alhamdulillah. Selesai masalah. Adal hadis sahih diriwayat oleh Imam Bukhari. Allahu Akbar. Tuan-tuan dan puan-puan, banyak ni pengajaran yang kita nak ambil dalam kisah yang menarik ini, insya-Allah. Bertepatan dengan pandemik ni, COVID-19 ni mari dekat kita. Dilalatul hadis ni menunjukkan kepada apa? Hadis ini menunjukkan kepada an-nahyu anid dukhul, larangan kita masuk ke tempat yang ada wabak, dan orang yang ada wabak tidak dibenarkan keluar. Inilah sandaran yang diterima pakai oleh para ulama kita tentang PKPD. PKPD ni kan dia panggil kawalan kita. Mana orang di kawasan ni jangan keluar. Orang di luar jangan masuk. Sudah ada. Walaupun pandemik ni tidaklah seperti wabak ta'un. Tetapi ada sandarannya kepada amalan kita ini. Alhamdulillah. Jangan masuklah, kita tahu. Oh ada wabak sini. Jangan pergi. Tak apa, saya kebal. Saya makan habbatus sauda. Saya makan tu makan ni. Dah minum air jampi ni masuk je. Lah. Saya dah pakai PPE ni boleh masuk je. Mana kita kata ada, kita kena ada langkah-langkah keselamatan, langkah-langkah keberhatian tu kena ada. Alhamdulillah. Yang kedua, hadis ini juga menunjukkan kepada tawadhu' Umar. Umar tak guna kuasa. Aku khalifah. Aku arahkan kita balik. Lah, mesyuarat, bincang baik-baik dengan 3 kumpulan orang yang hebat dalam, maknanya kita sebagai pemimpin kena ambil kira makanat, kedudukan orang untuk kita dengar nasihat. Kita dengar kumpulan ni, dengar kumpulan ni. Jangan ambil hafsah saja, kita ambil juga kumpulan biasa.
masyarakat awam, netizen, apa dia nak cakap. Ini ilmu. Baiklah, para pelajar sekalian, kita balik kepada 10 perbincangan di dalam kitab kita ini. Yang pertama, sahibu al-qissah, rawi kisah kita ini siapa dia? Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, anak pakcik Nabi, maknanya sepupu Nabi. Dia ni seorang yang sudah sangat masyhur kehebatannya, kealimannya, segala kenya duduk di Ibnu Abbas. Dia sempat bersahabat dengan Nabi SAW lebih kurang 30 bulan saja. Baik, oleh kerana riwayat Ibnu Abbas ni sudah banyak kali kita bincang, kisah 85 sudah ada, 73 pun sudah bincang, jadi kita ringkas je di sini. Kita nak ambil tajuk ta'un. Isu yang kedua, tuan kisah ni siapa dia? Sayyidina Umar bin Al-Khattab, Amirul Mukminin, khalifah Islam yang kedua ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sangat rapat dengan Rasulullah. Seringkali Nabi kita bercakap, kuntu ana, aku, Abu Bakar, Umar. Aku, Abu Bakar, Umar. 3 orang ni tak lari-lari daripada nama-nama yang selalu disebut. Jadi masyhur Sayyidina Umar ni, kita ringkas je lah kali ini sebab sudah banyak kali kita bincang tentang Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Baik para pelajar sekalian. Yang ketiga, Abu Ubaidah. Abu Ubaidah Al-Jarrah. Nama dia Amir. Tulis nama. Kita selalu dengar ni. Selalu dengar nama ni disebut di atas mimbar. Khatib sebut. Al-Asharah Al-Mubasysyirin, 10 orang yang dijamin masuk syurga. Abu Ubaidah Al-Jarrah, Talhah, ini nama-nama yang disebut di antaranya. Nama dia Amir bin Abdullah bin Al-Jarrah Al-Qurashiyu Al-Fihriyu Al-Makki. Salah seorang yang terawal masuk Islam. Dan azam as-siddiq ala tawliyatihi khilafah. Abu Bakar juga nak lantik dia jadi khalifah. Wa asyara bi yaum as-saqifah. Kerana sangat sempurna, lengkaplah. Abu Ubaidah ni seorang, kriteria dia lengkap. Nak jadi khalifah memang layak. Tapi Allah Ta'ala takdir Umar yang jadi khalifah. Alhamdulillah. Dia berkumpul nasab dia dengan Nabi di Fihrin. Tok dia. Salah seorang daripada yang dijamin masuk syurga, 10 orang dijamin masuk syurga, Abu Ubaidah Amir ibn Jarrah. Wasammahu, Nabi namakan dia dengan Amin hazihil ummah. Orang yang amanah bagi umat ini, Abu Ubaidah. Sahabat-sahabat lain Amin belaka, tapi ayat Nabi kita bagi satu title khas untuk dia. Amin hazihil ummah, Abu Ubaidah. Riwayat dia sangat masyhur, kepribadiannya sangat hebat, dan dia juga telah menyertai bersama dengan Nabi dalam banyak peperangan-peperangan. InsyaAllah Tuan Syekh kita ni kata, kita dalam jilid yang terakhir nanti kita akan bawa cerita detail tentang dia. InsyaAllah kita cuba sampaikan di sana nanti. Maka Abdurrahman bin Auf pula. Siapa dia Abdurrahman bin Auf? Abdurrahman bin Auf, gelar dia Abu Muhammad, daripada Bani Zuhrah, dari Quraisy. Fahuwa Qurasyiyun Zuhriyun. Juga salah seorang yang 10 dijamin masuk syurga. Malah ni orang hebat-hebat saja ni. Salah seorang daripada ahli 6 orang yang Sayyidina Umar lantik untuk dipilih menjadi khalifah yang ketiga. Dan dia salah seorang yang sabiqin, yang terawal masuk Islam, yang juga pergi perang Badar. Salah seorang daripada 8 orang yang awal masuk Islam. Nama dia zaman jahiliyah Abdu Amrin. Abdu Amr, hamba Umar, ataupun Abdul Ka'bah, hamba Ka'bah. Tak jangan main. Ada juga ni masyarakat kita, dia bernama anak dia Abdu Umar. Hamba Umar. Jangan. Tak boleh. Kita kena hamba Allah. Jangan buat main-main. Nabi tukar daripada Abdu Amr ataupun Abdul Ka'bah kepada Abdul Rahman. Jadi dia pergi
ke Syam bersama dengan Sayyidina Umar dalam rombongan ini. Cuma waktu dapat berita ta'un tu dia tak ada. Sehingga Sayyidina Umar terpaksa kena mesyuarat. Kita kata itu hikmah. Allah Ta'ala nak tunjuk kebijaksanaan Umar dan ketelitian Umar. Tawaduk Umar, dia tak mau guna kuasa khalifah, dia nak guna kuasa mesyuarat. Alhamdulillah. Banyak hadis-hadis yang dia riwayat. Baik. Yang kelima, baru syarah hadis. Tadi tokoh-tokoh yang disebut nama. Sayyidina Umar keluar bersama beberapa orang sahabat-sahabat dia ke Syam dalam misi lawatan kerja Sayyidina Umar kepada aqalim, kepada kawasan-kawasan yang telah ditakluk di bawah pemerintahan Islam. Jadi Umar dia nak pergi tengok cara pentadbiran dan nak dengar laporan daripada masyarakat. Zalim, adil, telus, tengok Sayyidina Umar punya keadilan. Jadi bila sampai di Sargha nama tempat tadi, iaitulah permulaan bumi Hijaz dan akhir bumi Syam di Jordan sekarang ni. Dia dapat khabar ta'un sedang melanda Syam. Ta'un ini dikenali dengan nama ta'un Amawas. Macam-macam saya dengar, saya tengok orang tak baris, ada kata Amwas. Tuan Syekh kata ta'un ini nama dia ta'un Amawas. Amawas. Sebab apa nama Amawas? Li'annahu amma wawasa. Amma wawasa. Maknanya terlalu merebok, dia terlalu kuat. Amma tu umum berlaku dan cepat dia punya merebok. Maka orang nama Amawas. Dia ada terengkah juga rupanya ni. Terengkah juga ni. Macam kita lah. Coronavirus. Jadi COVID-19. Dia rengkah dah masa tu. Amawas. Ada orang kata, yang kita baca setengah buku kata Amawas, ta'un Amwas kerana tempat itu. Dalam kitab ni kata ta'un berlaku di Syam, tapi ta'un ni Amawas sebab nama dia kerana terlalu umum dan tersebar cepat. Wallahu alam, tengok dalam Fathul Bari jilid yang ke-10 150. Sayyidina Umar ni kenapa dia meronda, tuan-tuan? Umar pernah berkata, la in ishtu, Umar kata, kalau aku hidup insya-Allah la asiranna fi ra'iyati haulan, aku akan ronda setahun untuk nak tengok kawasan jajahan taklukan Sayyidina Umar. Setahun dia berjalan. Kerana aku tahu manusia buat kerja tanpa aku tengok ada masalah. Kan? Ada benda-benda yang pelik, mereka tak angkat tak hantar laporan kepada. Dulu bukan senang. Zaman kita ni okey je, ada kes apa-apa masuk dalam WhatsApp, kejap tulas lalu. Tambah-tambah pula saya berteropo banyak sekarang. Bila kita bagi cerita sikit, geng-geng hok tak setuju dengan ni, mula siap. Walaupun kajian tak betul, kemudian minta maaf juga lepas tu. Tapi zaman Umar tak ada. Dia kata aku benda maklumat dia mereka tak lapor. Jadi aku nak pergi tengok sendiri. Maka Umar pergi ke Syam 2 bulan. Jazirah 2 bulan. Mesir 2 bulan. Bahrain 2 bulan. Kufah 2 bulan. Basrah 2 bulan. Jadi setahun. Setahun dia berjalan. Tinggal Madinah. Masya Allah. Jadi bila sampai di sana, Abu Ubaidah kata, Khalifah, ta'un sedang mengganas. Mata minhum khalqun kasir. Ramai orang sudah mati. Maka di situlah Sayyidina Umar telah mengambil pendekatan untuk bermusyawarah dengan sahabat-sahabat seperti dalam kisah tadi. Disebut tentang Umara'ul Ajnad. Apa jawatan Umara'ul Ajnad ni? Ada katanya ketua tentera. Ada katanya dengan makna Al-Ardul Ghalizah. Maknanya gubernur di kawasan itu. Kita kata boleh kata belakang lah. Abu Ubaidah dia ketua tentera, dia gubernur. Dia orang panggil menteri besar situ. Jawatan besar lah. Mudah gitulah tuan-tuan. Jadi Abu Ubaidah ni dia kawasan. Sayyidina Umar dia bagi Syam kepada 4 bahagian. Umar dia bagi Syam kepada 4 zon, 4 negeri. 4 iklim dia panggil. Urdun, Jordan, 1 ketua. Hims di Syria 1 ketua. Damsyik 1 ketua. Palestin 1 ketua.
Qinnisrin, satu tentera. Jadi setiap kawasan ada amir, ada governor. Maka jadi Umaraul Ajnad ketika itu Abu Ubaidah Al-Jarrah, Khalid ibn al-Walid, Yazid bin Abi Sufyan, Syarahbil bin Hasanah dan Amr bin al-As. Ini ikut Zul lah. Amru di Mesir. Sekarang ini pun ada masjid dia, Masjid Amru di Mesir. Siapa dia ni? Khalid bin Walid ada di Hims. Alhamdulillah waktu saya pergi ziarah Syam dulu tahun 93, ana belajar di Madinah dengan Ustaz Abdul Latif, dia belajar di Syam, di Jordan. Jadi kita pergi melawat ke negara-negara, sebahagian negara Arab ni. Jadi sampai saya ke Hims, ke Masjid Khalid bin Walid. Banyaklah cerita-cerita semula lah. Cuma nak cerita tempat ni. Ana pergi ke Syam sampai ke Raqqah. Raqqah ni jauh. Katanya di sanalah tu kubur Uwais Al-Qarni. Diceritakan. Wallahu alam betul ke tidak. Baiklah. Bila Abu Ubaidah cerita, dia ni jawatan yang besar, maka dia lapor pada Umar. Umar kata nak balik. Umar kata, mu nak lagi daripada takdir Allah. Umar marah. Isu yang ketujuh, bagaimana Sayyidina Umar, walaupun dia ni mempunyai kekuatan, dia ni muhaddatsan, dia panggil muhaddas, di mana orang yang Allah Ta'ala bagi ilham kepada dia, tapi dia tak guna. Sehingga Nabi kata, kalau ada lagi Nabi selepas aku, layak Umar jadi Nabi. Andai, memang Nabi sudah tidak ada, Nabi kita yang terakhir, cuma nak tunjuk Sayyidina Umar ni orang hebat, orang mulham, tetapi dia tak guna kuasa itu, dia guna kuasa syura. Jadi yang pertama sekali dia guna muhajirin yang awal. Sebab apa? Sebab mereka orang yang awal menanggung kesusahan dakwah ini. Korban fi sabilillah, tinggal harta benda, pergi ke Madinah. Sebagaimana dalam suratul Hasyri, lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ. Tuan-tuan tanda suratul Hasyr di ayat 8. Terjemahan dia cari dalam Quran. Saya nak habiskan masa kita terhad. Kumpulan yang kedua, Ansar, yang telah memberi ruang, tempat menyambut muhajirin bersama mereka, memberi ruang kepada Nabi untuk mentadbir negara. Allah Ta'ala puji muhajirin di dalam surah Al-Hasyr ayat 9. Walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Ini ayat ini puji siapa? Al-Ansar. Daripada muhajirin Ansar disatukan, Nabi kita satu, nama dia sahabat. Dalam hadis Nabi kata apa? La tasubbu ashabi. Mu jangan maki sahabat aku. Falau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin zahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Andai kata salah seorang daripada kamu bagi nafkah sebesar bukit Uhud emas, tak sama dengan setengah cupak, setengah gantang yang diberi sedekah oleh sahabat-sahabat aku yang terawal. Hadis ini muttafaqun alaih. Ini mari buat Syiah ni relax-relax ya. Kutuk sahabat. Kita pun tepuk dada juga Husain. Apa perangai punya macam ni? Mengaku Islam, pergi duk kutuk sahabat. Buruknya perangai, busuknya mulut. Baik. Puak Syiah tu pejuang Islam tu. Allah Akbar. Tahu saya duk kena klaim tu banyak lah. Geng-geng Syiah tu. Kita sudah belajar banyak ilmu tentang Syiah ni. Dia suruh orang pukul tubuh. Yang Tok Syekh tu sebab besar, sebab hitam tu, mana ada pukul. Dia muta'ah ya bolehnya. Ini jangan main-main. Baik. Kemudian dua kumpulan ini, dua pandangan.
setengah kata terus, setengah kata balik. Umar belum berpuas hati, maka dia panggil Muhajirul Fath, Asyakh Quraisy. Pergi panggil orang-orang tua besar di kalangan Quraisy yang hijrah lambat. Sebab apa orang tua hijrahnya lambat? Dia kata di para kata ulama, orang yang lambat hijrah ni sebab mereka mempunyai kekuatan. Hak lemah-lemah tu pergi dulu Madinah. Yang berani-berani ni tunggu Mekah berlawan dengan Abu Jahal dulu. Badi kena siku lah kata orang. Berani. Dan masyikhah maknanya orang yang mempunyai pandangan. Orang bijak itu makna masyikhah. Bukan tua, gogong, jalan, tak larat. Pergi panggil ahli-ahli fikir di kalangan Quraisy yang hijrahnya lambat. Kita duk mikir, yang hijrah awal itulah yang hebat. Rupanya, yang hijrah lambat ni, pada perkiraan Sayyidina Umar lebih hebat sebab mereka ni berani. Dia berlawan dulu dengan Quraisy. Kata orang, bertumbuk dulu lah. Bersiku lutut dulu dengan Quraisy di Mekah, lepas tu baru dia hijrah. Setelah Nabi nak hijrah, baru dia hijrah. Masya Allah, tabarakallah. Ini pandangan para ulama. Jadi nak bila panggil orang-orang yang terakhir ni, lam yakhtalif minhu ab. Semua setuju kata balik. Umar balik. Jangan masuk. Sahabat yang ada ini peninggalan baqiyatus sahabah. Yang ada ini sahabat Nabi. Jangan kamu matikan mereka cepat. Kita perlu bimbingan, perlu asuhan. Maka kita nampaklah kan. Jadi kalau kita nampak majoritinya duduk di mana? Duduk yang balik. Sebab yang pertama tadi dua kumpulan. Kumpulan yang pertama balik terus pergi. 1/1. Kumpulan yang kedua balik pergi. 2/2. Bila 2/2 bila mari bila datang kumpulan ni solid balik. Maknanya majoriti balik. Alhamdulillah. Cuma bila datang Abdurrahman bin Auf, hadza huwa, dia panggil dalam bahasa kita, dia panggil murajjih. Yang menguatkan hujah dia, hadis yang diriwayat oleh Abdurrahman bin Auf, andai kata dia ada awal, sudah tentu Sayyidina Umar tak akan mesyuarat. Umar tak akan mesyuarat. Maka dalam kitab kita, dalam buku yang saya tulis, nama dia Rahmat dalam Perbezaan, salah satu daripada punca rahmat itu, iaitulah hadis itu tak sampai kepada sahabat. Tak munasabah, tak logik ni. Umar lah. Kalau setara Sayyidina Umar pun ada hadis yang terlepas, bagaimana dengan kita? Sebab itulah kita tak boleh nak mendabik dada. Semua benda dah selesai oleh ulama zaman dulu. Kita kata kalau selesai, macam mana nak selesai? Banyak lagi isu yang akan timbul nanti sampai ke hari kiamat, banyak lagi. Allah Ta'ala perluaskan ilmu perbincangan itu. Jangan disempit-sempitkan. Ni tidak kita ni. Kalau berlaku khilaf ke, marah lalu. Perli selalu. Tak suka lah. Buat gelaran macam-macam lah. Orang yang ada sijil ni pula, dia perli dengan sijil. Orang yang mengaji, macam-macam perli. Jadi orang-orang yang duk perli orang ni, tinggalkanlah. Kita cari yang lebih baik, yang harmoni, yang boleh memberi kesedaran, boleh menyelamatkan ummah, boleh memberi orang panggil jawapan-jawapan yang mukni, bukan menimbulkan isu. Ni setengah orang ni dia suka lambung isu. Bawa cerita-cerita pelik. Orang perempuan tak boleh pakai emas jam. Laki-laki kalau pakai emas lembek nafsu contohnya. Apa lagi? Bawa kalau naik motor balik dengan mak tak boleh pusaka. Jadi semua ni dia panggil benda-benda yang boleh mencelarukan masyarakat. Jadi kita mengatakan dunia itu luas. Kalau nak bincang benda-benda macam ni, bagi pandangan-pandangan biar orang boleh fikir secara logik dan tidaklah menimbulkan keresahan kepada orang. Allah baik. Kita bagi kepada cerita Sayyidina Umar dulu. Yang ke-8, qarrara Umar ar-ruju'. Sayyidina Umar telah buat keputusan nak balik. Dia kata inni musabbihun ala zahrin fa asbihu alaihi. Pagi esok aku nak balik. Semua kita bersiap untuk balik. Abu Ubaidah tweet sikit. Afirar min qadar, nak lari daripada takdir Tuhan Umar. Allah Ta'ala sebut qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah tidak akan menimpa kata kami apa-apa kecuali apa yang telah ditulis oleh Allah. Apa nak lari? Surah At-Taubah ayat 51.
Umar kata apa? Tengok yang ke-9, Umar al-aktsar fiqh. Umar lebih faqih daripada Abu Ubaidah. Al-muhaddatsul mulham. Umar buat majlis syura, berbincang dengan syarat-syarat yang kuat, kemudian dia tolak pandangan Abu Ubaidah tadi. Dia kata apa? Kita lari daripada takdir Allah kepada takdir Allah Azza wa Jalla. Tuhan takdirkan kalau berlaku apa-apa kes taun, mu jangan pergi tempat tu. Itu takdir Allah. Kita nak pergi apanya? Kuasa pilihan di tangan kita, bukan ada orang paksa. Jadi menariklah Sayyidina Umar, kita lari daripada takdir kepada takdir. Takdirnya takdir Allah Ta'ala kalau masuk, kalau tak kenal, tapi takdir Allah juga, kita kena lari daripada benda yang berbahaya. Jangan duduk main macam tu. Ni kita dak ni bahasa jenis duduk main, kawit lah, kalau Tuhan tak takdir, tak mati lah. Langkah berjaga-jaga kena ada. Langkah ihtiyat pun ada. Walaupun kita berjaga-jaga, walaupun kita mengambil langkah SOP yang ketat, tapi kita kena ingat la jaghnil al-hazar minal qadar. Sikap berhati-hati SOP tidak lepas daripada takdir Allah Azza wa Jalla. Tapi kena usaha. Jangan kata tak payah. Tak payah pakai mask, tak payah pakai topeng, tak perlu penjarakan, pergilah salam dengan orang, dekat-dekat dengan orang bercium macam biasa juga salam, tak payah kita SOP. Lah, itu langgar takdir. Allah Ta'ala dah takdirkan kita kena berhati-hati, langkah berjaga-jaga lah. Sedap juga hujah Sayyidina Umar dengan Abu Ubaidah. Hujah ini mematangkan kita untuk berfikir. Jangan mudah bila kita terima SOP kak, nya catut atas kepala lalu ustaz, dia panggil ustaz sunnah WHO. Allah mula-mula keluar dia punya celupanya mulut sebahagian daripada pendakwah ni, dia panggil kepada ustaz yang terima SOP ni ustaz sunnah WHO nama dia. Dia tu hak betul-betul tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Sambil-sambil tawakal pun kalau sesak nak pagi seduk gas di hospital juga. Apa tak pergi seduk benda lainnya. Baik. Mana lagi kita? Sayyidina Umar tak puas hati. Lau ghairak. Abu Ubaidah. Kalau orang lain bercakap dengan sahabat, ni kau sendiri bercakap. Jadi Ubaidahnya nak semangat ni. Moga khalifah datang nak ziarah dia di kawasan jagaan dia. Tapi apa boleh buat? Baru sampai nak balik. Sedihlah juga Abu Ubaidah pun. Namun mereka sahabat, mereka ada ijtihad, mereka ada pandangan yang kita boleh belajar daripada ilmu-ilmu yang mereka ada. Akhirnya bila datang Abdurrahman bin Auf dengan khabar yakin daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaih." Kalau kamu dengar ada wabak, jangan pergi. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju min firaran minhu. Kalau kamu ada di situ, jangan lari. Ini tidak ni. Ada orang yang pakai gelaping, duduk dalam PKPD, lompat pagar lari. Sebab apa? Ni. Dia tidak belajar dengan hadis kuarantin ni, hadis. Kena kita belajar, ada juga. Betul orang cakap juga, apa dia kata, ustaz-ustaz ni jadi tali baru WHO untuk cari hadis-hadis ni. Tidak ya akhi. Kita pun dah tengok hari ni, Allahu Akbar, sahabat-sahabat saya yang hampir umur lebih kurang kita sebaya je. Semalam 2-3 hari mati. 2-3 hari mati, hari ni pula dapat berita pula, ya Allah ya Tuhan kami. Dengan limpah kurnia-Mu ya Allah, berilah kesembuhan kepada saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami yang sedang berada dalam yang ditidurkan, kembalikan pada mereka nafas, oksigen yang cukup ya Arhamar Rahimin. Jadi kita nak kata tipu tak tipu, tapi kalau kena macam ni apa kita nak buat? Ada yang sudah dimati, ada yang sudah ditidurkan, ada yang macam-macam. Kita kata biarlah, berpada-padalah tuan-tuan. Kalau kita tak nak terima pun janganlah hina perli orang yang terima sampai begitu sekali. Wallahu alam. Baiklah, sebagai kesimpulan daripada kisah kita ini, wa hadzal hadis iza sami'tum bihi bi ardin, bila kita dengar mana-mana tempat ada wabak, tak kiralah COVID-19 ke, denggi ke, wabak apa, eloknya jangan kita pergi tempat itu. Kalau orang di situ jangan lari. Itu dia panggil hasrul marad, hajar sihi dia panggil. Orang panggil kuarantin supaya tidak merebak. Dia alhamdulillah sudah ada cerita-cerita begini. Kata di para ulama, seumpama dengan taun juga,
penyakit-penyakit yang berjangkit. Penyakit yang berjangkit seperti kolera, influenza, yang ini kusta, juzam. Kan dalam doa yang kita dah ajar, Allahumma inna a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzam. Juzam itu penyakit kusta, penyakit kulit. Zaman kita gini COVID-19. COVID-19 lah kita orang Melayu, COVID-19. Dia kecek Melayu baik orang putih. Melayu. Mula-mula anak ceramah, mula-mula keluar tahun lepas sebelum PKP 1. Kita ceramah di satu masjid-masjid di KL. Anak kata virus corona. Orang lain coronavirus. COVID-19 belum timbul. Maksudnya. Ada seorang pakar bahasa lepas ceramah dia mari. Dia terima kasih Ustaz kerana masih lagi mengekalkan bahasa Melayu. Corona virus, virus corona. Mana satu betul? Kan? Virus corona. Jadi tuan-tuan dan puan-puan biarlah itu bahasa. Cuma pejuang bahasa ni dia seronok bila kita kekal dengan bahasa Melayu. Ni capu kau habis. Coronavirus. Virus corona, COVID-19, macam-macam. Sebutlah tak ada masalah. Saya pun cakap orang putih juga. Jarang-jarang. Baik. Manakah dalil hadis? Tuan-tuan kita tutup dengan hadis ni. Hadis yang diriwayat oleh Abu Hurairah, la yuridanna mumridun ala musahin. Jangan orang yang sakit pergi tempat orang sihat. Jangan. Mana kalau kita ni ada simptom, ada orang panggil tanda-tanda penyakit ni, ada gelapin dah. Contohlah kita kata ada kontak. Jangan pergi. Kat orang ni tidak dia potong gelang pergi minum kopi kat kedai. Mengamuk orang KKM. Jangan buat perangai macam tu. Orang sakit jangan pergi. Dah kita tahu kita ni sersema, batuk, kan dia pun salah satu daripada gejala COVID ni. Inilah. Warak pergi semaya di masjid. Besok pak kena gelapin dia sudah positif COVID. Habis tutup masjid, pak ketuk email kena gelapin habis. Jadi kita kena pandai-pandai lah jaga diri. Hadis ini rawahu Muslim. Ada satu lagi hadis lain pula daripada Muslim, kana fi wafdi Saqif rajulun majzum. Orang ni mari daripada Saqif, dia ada penyakit kulit, penyakit kusta. Fa arsala ilaihin nabi, Nabi kita hantar orang pergi jumpa dia, qala inna qad bay'naka farji'. Nabi kata kami terimalah bai'ah kamu, ikat setia kamu tu, boleh balik. Nabi tak bagi masuk ke Madinah sebab apa? Ke masjid ni sebab dia ada penyakit tadi. Alhamdulillah tuan-tuan, adanya dalam sunnah kita. Cuma setiap kumpulan biar berpada-padalah kan. Kita benci sangat ke COVID ni pun sampai peringkat mendajalkan orang, pergi cari dajal cair lah macam-macam. Kita yang terima vaksin, terima penyakit ni pun jangan pula perli orang yang tak terima ni lebih-lebih sangat. Cuma kita tak perli sangat, cuma bimbangnya yang tak terima tu over sangat kepada kita, tu jadi masalah. Jadi para pelajar sekalian, kita break setakat tu dulu. InsyaAllah kita sambung dalam kisah yang ke-89 daripada kisah yang lain pula insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.